Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Rakyat Malaysia sekalian, seluruh dunia pada waktu ini mengharungi pandemik COVID-19 yang telah menyaksikan lebih 1.7 juta kematian dan mengubah kehidupan manusia sepenuhnya. Malaysia sendiri menyaksikan bilangan pesakit COVID-19 melangkaui jumlah 100,000 orang dengan catatan kematian lebih 450 mangsa. Saya pasti ramai di kalangan kita yang masih lagi berkabung di atas kehilangan mereka yang anda kasihi. Saya ingin mengambil peluang ini untuk menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga yang terkesan dan berdoa ke hadrat ilahi agar ahli keluarga yang masih mendapatkan rawatan di hospital disatukan semula dengan keluarga masing-masing. Saya juga ingin menzahirkan ucapan terima kasih saya kepada petugas Barisan Harapan yang sanggup bergadai nyawa demi menjaga keselamatan kita. UMNO telah menjadi tunjang belakang kepada negara selama lebih 60 tahun. UMNO telah menjadi tunjang dan tulang belakang kepada negara ini selama lebih 60 tahun dengan kepimpinan yang lalu berusaha keras untuk mendekatkan negara kita dari cengkaman penjajah. UMNO yang telah mengetuai Perikatan dan Barisan Nasional. Malah, negara ini telah stabil bagi memastikan kemajuan infrastruktur, memacu pembangunan negara, menyambut seruan revolusi industri 4.0 atau IR 4.0, memacu pembangunan perniagaan seluruh negara terutamanya Melayu dan Bumiputera. Hasilnya, bilangan Melayu yang kini bergelar ahli perniagaan dan menjadi gergasi
di dalam industri dan pengurus-pengurus syarikat dan telah mengembangkan sayapnya ke luar negara. Malah jurutera Melayu juga telah diberikan pertanggungjawaban untuk membina jalan raya dan monumen-monumen ternama di luar negara merupakan hasil titik peluh UMNO dalam memperjuangkan keabsahan Melayu dalam memacu kemajuan tamadun dunia. Jelas di sini bangsa Melayu dan Bumiputera mempunyai kemampuan yang sama seperti bangsa lain. Inilah kejayaan UMNO yang telah kita banggakan. Pemerkasaan Melayu dan Bumiputera telah mencipta hartawan-hartawan yang memacu keberadaan kaum Melayu di kalangan bangsa yang berkongsi sebahagian daripada kekayaan negara. Sungguh pun UMNO adalah parti dominan dalam Barisan Nasional. Kami tetap menghormati dan mengiktiraf bangsa lain. Kepimpinan berdasarkan konsep Melayu Islam turut diisi bersama-sama dengan kaum Cina, India, etnik-etnik Sabah dan Sarawak. Dan kerana itu, kita menjunjung keadilan dan saksama buat semua rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia sekalian, dikala negara menghadapi cabaran COVID-19, kita turut berhadapan cabaran kehilangan kuasa majoriti di Parlimen pada tahun 2018. UMNO menerima kekalahan itu dengan hati penuh terbuka. Malah, kami memastikan kelancaran peralihan kuasa dari Barisan Nasional kepada Kerajaan Pakatan Harapan. Ini adalah hasil daripada prinsip UMNO sendiri yang telah ditubuhkan dengan kepercayaan kukuh terhadap demokrasi berparlimen. Kedaulatan undang-undang, maruah yang tinggi dan kepercayaan kepada rakyat untuk menentukan hala tuju negara telah kami laksanakan. Dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, UMNO terus bangkit hasil komitmen kami bagi menjunjung hak sama rata manusia dan saling menghormati di antara satu sama lain. Walau bagaimanapun, hayat Kerajaan Pakatan Harapan tidak lama akibat kesilapan mereka sendiri yang terlalu mahukan kuasa dan saling tikam menikam sehingga rakyat terabai. Dan pada waktu yang sama, ancaman COVID-19 kian memuncak. Ketika itu, UMNO memutuskan untuk berkhidmat dengan meletakkan keutamaan kepada kesejahteraan rakyat. Kedatangan pandemik global tidak membolehkan kita untuk turut serta di dalam sebuah pilihan raya. Lantas, wujudnya sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Pelbagai tomahan dan cacian telah dilemparkan, termasuk melabelkan Kerajaan Perikatan Nasional sebagai kerajaan tebuk atap. UMNO dianggap sebagai parti yang gila kuasa, sehingga ada yang sanggup memberi sokongan kepada kerajaan yang lemah demi jawatan kononnya. Meskipun tomahan-tomahan tidak berasas ini terus dilemparkan, pada masa yang sama kepimpinan parti turut mengenal pasti di sebalik peralihan kuasa yang berlaku, yang dilakukan oleh seorang individu yang sentiasa mempunyai agenda tersendiri untuk mengganggu ketenteraman negara ini. Sebagai Presiden Parti, kebimbangan saya hanyalah untuk rakyat. Saya ingin memastikan UMNO memenuhi kehendak institusi beraja, negara dan rakyat. Mengembalikan mandat pada rakyat sememangnya sudah menjadi perjuangan UMNO. Dan jikalau rakyat sudah dibenarkan merentas negeri dan melancong, mungkin inilah masa paling sesuai untuk diadakan pilihan raya umum. Pertukaran kerajaan bukanlah sesuatu yang sihat dan ianya bukan kehendak rakyat. Lebih-lebih lagi, ramai di antara kita yang terkesan akibat cengkaman pandemik bersusah payah untuk mengisi perut. Perut yang lapar tentunya, menghadapi cabaran-cabaran mencari rezeki halal untuk keluarga. Diuji dengan kepayahan membayar perkhidmatan asas. Bakal dihumban ke jalanan kerana tidak mampu membayar sewa. Hilang punca pendapatan kerana perniagaan telah merudum. Benarlah jika saya katakan sebahagian dari kita sedang merana. Benar, pelbagai bantuan telah dan akan disediakan. Namun syarat-syarat yang dikenakan bukan sahaja menyusahkan rakyat, malah menjadi titik penghalang kepada bantuan yang sepatutnya menjadi hak milik mereka yang terkesan. Sudah tiba masanya. Sudah tiba masanya kita berhenti mendengar hanya suara mereka yang di atas. Tetapi
harus juga turun ke padang dan mendengar sendiri denyut nadi rakyat. Satu lagi isu ialah pengeluaran caruman KWSP yang memerlukan kewajaran dan kewarasan. Begitu juga penolakan terhadap lanjutan moratorium pinjaman kewangan yang sama sekali mengenepikan suara rakyat. Ada kalanya, mendengar keluhan dan rintihan rakyat adalah lebih penting daripada menyantumi orang kaya dan kumpulan yang berkepentingan. Saya mewakili UMNO memohon maaf di atas kesusahan yang rakyat hadapi. Kita haruslah meletakkan kepercayaan ke atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga tabah. Semoga kita tabah menghadapi ujian ini. Saya sedar kerajaan ini tidak stabil. Tidak seperti kerajaan kami yang di mana UMNO dan Barisan Nasional telah memerintah. Namun inilah realiti baru yang perlu kita hadapi. Sudah sampai masanya kita abaikan retorik politik. Sejukkan keadaan kerana parti politik tidak seharusnya bermusuhan. Tiada pemimpin yang harus menjadi seteru kita. Dan demi kemajuan, kita perlu berhenti bersengketaan sesama kita. Saya menjemput parti-parti politik dan kepimpinan untuk bersama memikirkan pendekatan terbaik untuk memacu ekonomi, mencipta pekerjaan, memeriahkan lanskap perniagaan, mengurangkan kos sara hidup dan membantu rakyat menghadapi tekanan kewangan. Banyak bisnes yang gulung tikar. Ada industri kecil dan sederhana atau AKS yang hidup segan mati tak mahu dan terpaksa gulung tikar. Memandu teksi dan e-hailing turut terjejas. Pekerja kilang merana, pemilik restoran dan perniagaan kecil-kecilan turut terjerut. Waktu yang mencabar ini memerlukan kepimpinan yang berwibawa. Sebagai pemimpin UMNO dan Barisan Nasional, izinkan saya mengambil langkah pertama untuk menjemput parti-parti politik dan kepimpinan untuk mengadakan perbincangan dan buktikan kepada rakyat, tidak kira sama ada kita Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan orang asli sekalipun. Kita semua mampu untuk mengangkat politik matang dan meletakkan keutamaan kepada negara yang kian merasai impak sebuah pandemik. Di dalam politik, tidak ada yang pasti. Politik adalah pendekatan yang dicipta untuk melindungi dan memenuhi keperluan rakyat. Dan di dalam keadaan yang luar biasa ini, pendekatan dan persetujuan luar biasa juga perlu dicapai. Kepimpinan sejati yang rakyat mahukan harus memberi fokus kepada keperluan rakyat dan negara. Sebagai sebuah negara, kita gagal jika isu asas tidak diambil peduli oleh kerajaan. Pintu UMNO sentiasa terbuka untuk kerjasama demi kebaikan negara. UMNO dan saya mengucapkan selamat tahun baru dengan ingatan penuh tulus ikhlas kami bersama rakyat Malaysia keseluruhannya yang saban hari mengharungi cabaran terbesar dalam hidup mereka adalah menjadi keperhatian kami. Selamat menyambut tahun baru 2021. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya Ya Allah, kami redha dengan ujian-Mu Ya Allah. Dan kami tahu juga Ya Allah, setiap penyakit Engkaulah yang menyembuhkannya. Setiap kesusahan Engkau jugalah yang akan memberi nikmat di akhirnya Ya Allah. Dan ujian-ujian itu hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai daya tahan ujian Ya Allah. Sesungguhnya Allah, kami terima hakikat itu Ya Allah. Namun kami dalam keadaan yang begini Ya Allah, dengan penuh keinsafan kami memohon padamu Ya Allah, bahawa tamatkanlah kesengsaraan wabak ini Ya Allah. Sesungguhnya ia bukan hanya penyakit yang perlukan perubatan Ya Allah. Ianya telah mengibatkan ekonomi kami, perniagaan kami, usaha pertanian kami dan segala aktiviti pendidikan, keagamaan dan semua aktiviti yang berlangsung sebagai seorang insan biasa Ya Allah
Ianya telah terjejas bukan hanya di rumah kami, di kampung halaman kami, di taman kami ya Allah, malah di seluruh dunia ya Allah. Kami tahu ya Allah, ini ujian berat yang datang daripada-Mu ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Berikanlah keampunan kepada kami ya Allah. Kami bermunajat pada-Mu ya Allah, agar Engkau kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Hamba-hamba yang telah Engkau uji dengan sepenuhnya Allah, kami mohon sekali lagi pada-Mu ya Allah, makbulkanlah doa kami. Taqabbal bina doa'ana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana birahmatika ya arhamar rahimin.